Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah masih bersemangat di petang hari Rabu ni? Okey, Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa tenang, ceria, bahagia di samping keluarga yang tersayang. Jangan stres-stres, insya-Allah Allah permudahkan semua urusan kalian selancar-lancarnya, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Ida. Hai Nadia, selamat berpantang kepada Nadia. Okey. Tajuk ni sesuai untuk wanita-wanita yang uzur syar'i, yang tak boleh solat. Apakah amalan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah supaya hati kita tak rasa kosong? Sebab kadang-kadang wanita ni time dia berpantang, bersalin, and then tak boleh solat kan. Dia tak tahu, dia tertanya-tanya apa lagi amalan yang dia boleh buat untuk dia sentiasa bergantung kepada Allah terus, tak terputus hubungan lah kiranya. Lagi-lagi orang yang berpantang kan 44 hari as a normal. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu Soleha hari yang ke 343. Alhamdulillah. Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada hari ini, supaya kita dapat bantu lebih ramai muslimah-muslimah di luar sana yang tercari-cari apakah makanan rohani, apakah amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak boleh solat, kita tak boleh mengaji, tetapi apakah amalan lain yang boleh kita ganti untuk hidupkan roh kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak rasa kosong. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa. Seperti kebiasaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Waalaikumsalam. Hai Ati, hai Reha, hai Bi Hasna. Siapa lagi tu? Hai Kak Mulyawati. Waalaikumsalam. Hai Siti Hadibah. Thank you sebab join live Soleha hari ni. Boleh share lagi, share ke grup-grup, share di wall anda supaya ramai orang yang boleh dapat ilmu yang sama petang ni, insya-Allah. Okey, tajuk hari ni adalah apakah amalan yang boleh kita lakukan ketika kita dalam keadaan uzur syar'i, iaitu perempuan yang baru dalam keadaan haid, nifas. Apakah amalan yang kita boleh ganti supaya hati kita tak rasa kosong dan tak jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya orang yang tak boleh solat ni, lagilah dia kena kuatkan diri dia, pendinding diri dia dengan amalan supaya jiwa dia tak kosong, supaya dia tak terlampau di awang-awangan sangat, sehingga kadang-kadang boleh menyebabkan diri kita hilang pertimbangan dan stres kalau kita tak jaga amalan kita. Okey, yang pertama, ketika kita tak boleh solat, especially wanita muslimah di luar sana, bukan menjadikan alasan kita ni tak boleh beramal. Lagilah kita, bila kita tak boleh solat tu, kita boleh, yang pertama, boleh mendengar audio ataupun video di YouTube, bacaan Al-Quran, bacaan mengaji. Dengar boleh, kalau baca tak boleh. Baca anda tak boleh baca, dilarang. So untuk wanita, walaupun dia tak boleh baca, tetapi dia masih boleh mendengar. So pasang audio, pasang video ayat mengaji Al-Quran supaya rumah kita tak terlampau sunyi. Lagi-lagi waktu maghrib kan, yang sedang berpantang, ada baby, pasang ayat-ayat Al-Quran supaya baby pun nyenyak tidur, tak ada gangguan. Yelah, awal-awal bersalin, kita lagi kena mendekatkan diri kita dengan Allah supaya tiada gangguan, tiada perasaan yang tak enak dekat hati kita. Allah sentiasa jaga kita, Allah sentiasa
lindung kita dan mendinding diri kita dengan amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Hidupkan. Pasang audio, jangan biarkan rumah kita sunyi, jangan pasang lagu bukan-bukan, tetapi pasanglah zikir-zikir, pasanglah selawat, pasanglah audio berbentuk mengaji dan bacaan ayat suci Al-Quran is a better. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang boleh kita amalkan ketika kita uzur syar'i adalah kita boleh baca tafsir Al-Quran. Sebagai contoh, kita tak boleh pegang mushaf suci Al-Quran. Yang betul-betul Al-Quran tu kita tak boleh pegang. Kalau kita tak ada wuduk, kita tak boleh solat, kita tak boleh mengaji. Tetapi kita masih boleh baca tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran banyak terjual di luar sana. Anda boleh baca. Hidupkan hati kita, makanan rohani kita, supaya hati kita tak lapar, supaya jiwa kita tak kosong, jiwa kita sentiasa dekat dengan Allah. Sebab bila kita baca benda-benda kebaikan, kita baca tafsir, kita baca kisah-kisah teladan zaman Rasulullah dahulu, insya-Allah roh dalam hati kita akan sentiasa subur, akan sentiasa hidup. Kita pun jiwa kita tenang sebab Allah jaga kita, Allah pelihara kita, yang sentiasa menjaga amalan kita. Walaupun kita tak boleh solat, tetapi masih boleh baca tafsir Al-Quran. Jangan tinggalkan apa-apa amalan. Sebab lagi kita tinggalkan, kita tak boleh solat, lagi hati kita kosong, lagi jiwa kita ni lapar. Dia nak perlukan makanan juga. Dan makanan rohani adalah segala apa bentuk kerohanian, apa-apa sahaja bentuk keagamaan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan, yang Allah izinkan, insya-Allah tak ada masalah. Baca tafsir Al-Quran boleh. Okey, yang ketiga, anda juga boleh banyakkan berzikir. Bibir yang selalu basah dengan zikrullah akan sentiasa dekat dengan Allah, akan sentiasa dalam perlindungan Allah. Sebab tu dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan menyebut nama Allah. Nama Allah 99 Asmaul Husna tu kita hafal dan kita selalu nyanyikan, alunkan, tak ada masalah. Tak ada istilah berdosa pun kalau kita sebut nama Allah. Tetapi lagi kita tak boleh solat tu, lagi kita kena perbanyakkan, gandakan zikir. Kita tak boleh solat, lagi kita kena banyak beristighfar, lagi kena banyak berselawat, supaya hati kita ni, roh dalam diri kita ni hidup. Dia tak mati, dia tak kosong. Tetapi Allah jaga kita, Allah pelihara kita, jiwa kita dalam keadaan tenang. Kita rasa Allah tempat bergantung 100%. Allah jaga kita, Allah sentiasa ada dengan kita. So jangan abaikan zikrullah. Berzikirlah setiap hari, beristighfarlah setiap hari, berselawatlah setiap hari, dan sentiasalah mengingati Allah dikala kita susah ataupun senang. Jangan kita ingat Allah bila kita susah je, bila kita ditimpa ujian barulah kita nak cari Allah. Tetapi tidak. Kita kena sentiasa pegang Allah, jaga Allah dalam hati kita erat-erat. Sebaiknya sentiasa kita jaga Allah dalam hati kita ni dikala kita ada musibah ke, dikala kita gembira, kita sedih, kita sentiasa pegang Allah erat-erat dalam hati kita, insya-Allah. Okey, yang keempat adalah bila kita tak boleh solat, amalkan baca Al-Maksurat. Al-Maksurat ni afdal kita baca pagi sekali, petang sekali. So kalau kita tak boleh solat, kita tak boleh mengaji, kita masih ada lagi bahan yang kita boleh amalkan. Sebagai contoh, bacalah Al-Maksurat. Al-Maksurat tu tak ada masalah kalau orang yang perempuan uzur syar'i, tak boleh solat, dalam keadaan berpantang, dalam keadaan nifas. So anda boleh baca Al-Maksurat sebagai pendinding diri. Kita nak pagar diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk halus yang kita tak nampak. Kadang-kadang kan kita duduk sorang-sorang, suami keluar bekerja, tiba-tiba kita rasa sunyi sangat rumah. So amalkan baca ayat Al-Quran. Bukan baca ayat Al-Quran, amalkan dengar ayat Al-Quran, and then banyakkan zikrullah, baca Al-Maksurat, insya-Allah. Segala surah-surah pendek yang anda dah hafal pun anda boleh perdengarkan, boleh ulang baca segala bacaan yang kita memang dah hafal. Tetapi ayat Al-Quran yang kita tak hafal, kita tak boleh baca, haram untuk kita baca. Tetapi contoh Al-Fatihah, ramai yang tanya, Soleha, boleh ke baca Al-Fatihah ketika uzur? Boleh. Dengan niat kita baca Al-Fatihah, kita niatkan ia sebagai doa dan zikir. InsyaAllah dia bukannya mengaji,
Tetapi sebab memang Al-Fatihah ni adalah bacaan kelaziman kita setiap hari. Contoh kita nak sedekah Al-Fatihah dekat anak kita, suami kita. So tak ada masalah. Memang kita digalakkan untuk sedekah Al-Fatihah untuk melembutkan hati anak-anak kita, melembutkan hati kita. So tak ada masalah. Al-Fatihah dibolehkan baca untuk anda-anda di luar sana yang sedang uzur syar'i. Digalakkan untuk sedekah Al-Fatihah kepada sesiapa saja, tiada halangan. Okey, jelas? And then yang seterusnya, yang kelima, bila kita tak boleh solat dalam keadaan haid ataupun nifas perempuan, anda boleh amalkan selalu berselawat. Amalkanlah selawat syifa, selawat kasih sayang, selawat mahabbah, selawat penuh semangat. InsyaAllah selawat ni banyak sangat. Selawat tafrijiyah. So amalkan dalam kehidupan kita, InsyaAllah hati kita akan sentiasa hidup. So banyak kan? Bukan alasan untuk bila kita tak boleh solat tu kita bagi alasan, ya Allah aku tak boleh solat, apa yang aku nak buat? Tak tahu nak buat apa kan? So tetapi bila apa yang solat explain kepada anda petang ni, so tiada lagi alasan untuk anda menidakkan amalan-amalan yang boleh menghidupkan hati anda, boleh mendekatkan diri anda dengan Allah. Kita boleh isi masa kita dengan aktiviti yang sangat berfaedah setiap hari. Bukan alasannya bila kita tak boleh solat, kita cakap kita terus putus amalan. Macam mana kalau tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, kita dah tak boleh beramal, kita tak boleh solat, tiba-tiba kita mati dalam keadaan yang tak bersedia. Sebab itu, perempuan yang dalam keadaan uzur ke, tak boleh solat ke, sentiasa jaga amalan. Sentiasa jaga amalan, sentiasa jaga hubungan kita dengan Allah. Walaupun tak boleh solat, tetapi tak menjadikan kita tu tak boleh jaga connection kita dengan Allah. Masih boleh zikir, masih boleh berselawat, masih boleh beristighfar, masih boleh baca tafsir Al-Quran, masih boleh baca Al-Maksurat. Tak ada masalah. Semua tu dibolehkan untuk anda semua. Banyak sangat amalan yang kita boleh buat. Baca buku-buku Islamik, baca buku kerohanian, baca buku FTR. Baca buku FTR pun tak ada halangan untuk anda. Jangan kita salah faham, baca buku FTR tak boleh ketika haid. Tak, salah. Baca buku FTR boleh anytime. Boleh anytime, anywhere, kecuali di tandas. Jangan bawa buku di tandas, tak elok. Kita jaga adab dengan ilmu. So, banyak-banyakkan makanan rohani kita. Dengarkan taklim, baca kitab, kitab Fadilah Amal kita buka, tak ada masalah. Sebab ia bukannya Al-Quran. Ia bukannya daripada ayat suci Al-Quran. Kita boleh tadabbur, kita boleh buka kitab, kita boleh perbanyakkan ilmu, tuntut ilmu muhasabah, buat revision, buat ulang kaji. Semua tu tak ada masalah kalau kita nak buat. So tak ada lagi alasan. Tak ada lagi alasan solehan saya tak boleh beramal lah, tak boleh solat. Apa lagi saya nak buat ni? Tengah stres ni. Istighfar lah. Istighfar, selawat, zikir. Kalau kita stres, ambil wuduk, tak ada masalah. Ada yang tanya, dalam keadaan uzur boleh ambil wuduk ke? Ambil je lah. Sebab wuduk ni adalah kita nak hindar daripada syaitan. Syaitan yang kadang-kadang api kemarahan dalam diri kita, kita tak dapat kawal kemarahan kita, hot temper yang sangat-sangat. Ambil wuduk segera. Tak ada masalah. Sebab wuduk ni bukannya syarat untuk orang yang dalam keadaan kotor. Anda boleh ambil wuduk tapi tak perlulah solat. Kita just nak tenangkan diri kita. Kita nak sejukkan hati kita. Kita nak basahkan wajah kita ni sentiasa segar, sentiasa rasa cool, sentiasa rasa tenang, insya-Allah. So tak ada lagi alasan. Kita bagi alasan tak bolehlah beramal, tak bolehlah nak berzikir ke apa, tak boleh baca Al-Quran ni. So saya ni macam ni je lah. Jiwa rasa kosong. Jiwa muslimah wanita ni sentiasa kosong bila kita tak ada makanan rohani. So banyakkan beramal, jaga amalan kita, insya-Allah. Allah sentiasa pelihara kita dunia dan akhirat. So jangan tinggalkan semua kalau kita tak mampu buat satu. Tetapi buatlah ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu istiqamah perkara yang sedikit, tak apa. Teruskan beramal dengan sesuatu yang sedikit. Jangan kita tinggal semua. Ada orang dia cakap dia tak boleh nak buat semua, dia terus tinggalkan semua. So sayanglah diri kita ni. So selalu muhasabah diri kita, selalu nak Allah jaga kita, Allah sayang kita anytime, anywhere. Allah sayang kita tanpa had, tanpa limit, insya-Allah. Kasih sayang Allah tu sentiasa ada buat hamba-Nya yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah. Dikala kita dalam keadaan apa sekalipun, tak ada lagi alasan untuk kita
terus terputus hubungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak-banyak pendapat, tetapi kita ikutlah. Tak ada masalah, tak ada halangan. Tu memang betul. Dalam situasi perempuan yang dalam keadaan datang bulan kan, selalu emosinya tak stabil, selalu nak meradang je kan. So, coolkan diri anda dengan zikrullah, tenangkan diri kita dengan makanan rohani, jangan stres-stres. InsyaAllah Allah jaga kita dunia akhirat, insyaAllah. Okay, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ni. Kalau ada kawan-kawan yang tanya, anda boleh explain benda yang sama kepada dia, tak pun boleh bagi link FB Live Solehah ni. Terangkan dekat dia. Sebenarnya bila kita tak boleh solat ni, sebenarnya banyak lagi amalan yang kita boleh buat, insya-Allah. Okey, selamat beramal dan selamat menjadi kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.